Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan sini hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga kepada emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk kisah yang pertama ni, dia cerita pasal seorang rider Lalamove kan. Dia tukang hantar-hantar barang kan kat Lalamove tu. Jadinya okey, kita mulakan kisah dia. Nama aku Aziz. Aku ni seorang rider Lalamove separuh masa. Oleh kerana aku tinggal di ibu kota, jadi terpaksalah aku lakukan dua kerja. Pagi sebagai office worker dan malam pula sebagai rider Lalamove lah ni. Jadi hendak dijadikan cerita, aku mau close order untuk malam tu. Tiba-tiba aku mendapat satu pesanan. Aku terus menyemak semua details pesanan tadi dan tekan butang accept. Okey, tanpa melengah masa aku pun hubungi nombor pelanggan yang nak order ni lah. Bukan nak order, dia nak macam nak hantar parcel ni lah. So, hello. Suara lelaki tua bergema di hujung talian tu. Hai abang, boleh saya tahu tak barang apa yang nak dihantar? Aku tanya balik semula lah. Ada satu barang ni, pakcik rasa muat je kalau nak masukkan dalam beg awak tu. Tak cakap pakcik ni lah yang dekat dalam telefon lah. Cik, barang apa tu cik? Kamu datang sini dulu, nanti baru pakcik beritahulah. Nanti pakcik tunggu kamu kat sini So panggilan pun pakcik tu matikan. Aziz tu pun tengok jam. Jam tangan waktu tu dah pukul 9.30 malam tu guys. So ambil je lah order ni. Boleh juga buat duit poket, duit tambahan kata. Kira ni last order lah ni kan. So aku pun bercakap sendiri sambil hidupkan motor, enjin motor tu kan, untuk nak start bawah ni lah. Aku pecut motosikal tu, pergi ke rumah pakcik tadi tu lah. Dalam perjalanan ke sana tu, aku cuma ditemani dengan lampu jalan yang sudah nyawa-nyawa ikan. Maksudnya gelap lah kan, tak berapa terang. Dan semak samun kiri kanan jalan tu. So otak aku dah fikir bukan waktu tu tau. Mana tahu tiba-tiba ada poncong melompat keluar ke daripada semak, ataupun pontianak tumpang motosikal kat belakang. Dah satu kerja kata dia kan. Dah nak last order, lepas tu kena kacau pula. So fikir saja tentang hantu ni, bulu roma ku terus menegak. Macam tu lah kan. So tiba-tiba Waze pun bunyi, belok kanan, kata dia lah macam tu kan. Aku terleh ke kanan. Tak ada apa-apa pun, cuma semak samun je kat kawasan tu. Gelap gelita maksudnya. Kiri kanan tu semak samun, memang gelap. Jadi tiba-tiba Waze suruh belok kanan, kata dia. Tak ada lampu jalan. Terus aku berhentikan motosikal dan telefon balik semula pakcik tadi tu lah. Pakcik, nak tanya lah, rumah pakcik ni dekat dalam semak samun ke? Tanya aku semula. Dekat jalan tu, dah dekat dah tu. Ada nampak apa-apa signboard tak? Pakcik tu cakap lah. So aku pandang keliling, mana signboard? Macam tak nampak signboard pun kan. Tak ada pun pakcik signboard. Maksudnya cuba kamu ke depan lagi, sampai kamu jumpa signboard, kata pakcik dalam telefon tu lah. So aku pun kembali start motosikal balik, jalan balik. Sebab aku, tapi mata ni melilau lah, pandang mana signboard kan. Sebab takut terlepas apa-apa signboard. Tiba-tiba Waze ni bunyi lagi sekali, belok kanan, kata dia. So dahi aku ni dah berkerut. Waze yang beri arahan jalan berbunyi di tempat yang sama, suruh belok kanan. Padahal dekat kanan tu semak samun dan gelap gelita tau. So aku pun turun daripada motosikal. Biar betul Waze ni rosak ke apa benda ni kan. Dah tengah-tengah malam, tengah nak buat job, boleh pula dia buat perangai macam ni. So aku capai telefon bimbit dan periksa balik semula aplikasi Waze ni. Anak panah menunjukkan ke kanan dan dalam beberapa meter barulah sampai ke destinasi. Tapi aku telah liuk dulu.
Takkanlah aku nak kena jalan kaki kan, nak kena Kedah Semak Samun, ataupun aku nak naik motor je, cepat sikit sampai. Tapi kalau orang tabur paku ke dalam Semak Samun tu, lepas tu samun aku kat situ, boleh mati dekat situ. Dan tak ada siapa pula perasan mayat aku kat situ nanti. Selepas berfikir, sampai sakit kepala ni berfikir kan, beria punya fikir, aku ambil keputusan untuk masuk ke dalam semak tu dengan berjalan kaki sambil ikut Waze punya arahan tadi. So aku beg sandang, lampu picit, aku pun dah siap standby dah ni kan. So motosikal aku pun parking kat tepi jalan. Aku pun mulakan langkah dan memasang lampu picit, hidupkan. So kegelapannya terlalu pekat sehingga lampu picit yang aku bawa ni tak dapat nak tembus. Maksudnya dapat jarak yang dekat je lah. Dalam 200 meter anda akan sampai ke destinasi, kata Waze tu lah. So aku pun halakan lampu picit tu ke hadapan. Ada satu rumah kayu yang uzur tak jauh daripada tempat aku berdiri ni lah. So aku pun percepatkan langkah jalan hinggalah aku berdiri betul-betul dekat hadapan rumah tu. Dan Waze pun berkata lagi, anda sudah sampai ke destinasi, kata dia. Lampu picit aku halakan pada setiap sudut rumah. Hala kiri, hala ke depan, hala ke kanan. Belakang tak boleh lah. Kalau belakang kau kena pergilah belakang rumah kan. Jadi gelap tau. Aku pun bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi tak ada siapa-siapa pun menyaut kat situ. Jadi aku pantas menekan skrin dia. Tit. Aku try telefon pakcik. Pakcik, saya dah sampai ni. Tapi kenapa gelap gelita je rumah pakcik ni? Pakcik tu pun jawab, dah sampai? Pakcik jumpa motosikal kamu kat tepi jalan ni. Kamu kat mana ni? Aku nak. Satu dentuman kuat datang daripada dalam rumah. Wish, aku terkejut lah. Aku suluh tengok kat tingkap. Gelap, tak ada apa-apa tau. Suara pakcik tadi masih sama-sama kedengaran kat telefon ni. Pakcik tunggu dekat motosikal saya ke? Tanya aku buat semula. Yelah, kau gimana, masuk dalam semak ke? Yelah, saya ikut alamat yang pakcik bagi ni. Ada rumah kayu dekat sini. Rumah? Dalam semak mana ada rumah? Kau ni biar betik. Pakcik tu pun biar betik juga kan. Mata aku dah termuntang luas. Tak boleh jadi ni. Aku kena keluar daripada situ dengan cepat. Aku pun mulalah muka langkah 1000, berlari lah, meninggalkan rumah kayu yang ada kat belakang ni. Tiba-tiba aku dengar suara helai tahu juga dapat didengar sepanjang aku lari tu. Keluar je daripada semak. Aku mengah. Kat hadapan aku ada seorang pakcik berdiri memeluk sesuatu. Dia macam peluk sesuatu lah Yang kamu masuk dalam semak tu dah kenapa, tegurnya sambil senyum kat aku kan. So aku pun tunduk lah. Dengan keadaan yang lelah je. Aku pun sorry lah pakcik, saya ingatkan rumah pakcik kat dalam, kata dia. So pakcik tu pun hulurkan sesuatu yang dibalut dengan kain batik. Ni. Aku sambut pemberian tu dan terkejut. Barangnya boleh tahan enggak berat ni barang ni. Apa benda pakcik ni? Apa benda ni pakcik? Beratnya. Perlahan aku angkat dan masukkan ke dalam beg untuk aku buat pengantaran lah. Pakcik tadi diam. Dia tak menjawab soalan tadi. Aku naik semula motosikal dan hidupkannya. Aplikasi Lala Move dibuka dan alamat penerima ditekan. So ikutkan dekat aplikasi Lala Move tu, dah dikata dalam 200 meter belok kiri. Jadi aku pun senyum sedikit. Sekurang-kurangnya tadi aku taklah terserempak dengan makhluk halus betul-betul depan-depan kan. Jadi masih orang kata okey lah, Alhamdulillah. Tiba-tiba pakcik tadi tarik lengan baju aku. Dia hulurkan duit tau. Not RM50, 2 keping, kata dia. Aku pun cakap lah, banyaknya delivery fee pun. Pakcik tu cakap, tak apa, ni pakcik ikhlas. Pakcik tahu ni order terakhir kamu kan. Pakcik tu kata gitu. Aku tergamam dengar kata-kata pakcik tu. Macam mana pula dia ni tahu ni last order aku kan. Dia duit yang dihulur ni, duit betul ke entah duit jadi daun. Biasalah orang ni dah tengah-tengah malam ni kan, macam-macam lah fikirnya kan. Jadi masa tu aku banyak tanggapan negatif pada pakcik tu. Pakcik tu pula tunggu je aku ambil duit dia kan. Tangan aku pun orang kata orang dah bagi kan, kita ambil je lah. Sambil tersenyum aku pun ucapkan terima kasih cik, dan mulakan perjalanan untuk hantar parcel yang pakcik ni nak hantar ni lah. Sepanjang perjalanan
Kawasan yang aku lintasi tu semakin lama semakin gelap, dan hanya lampu motosikal aku je yang menerangi jalan tu. Mataku tak lekang memandang peta daripada Waze ni. Biar petik, betul ke jalan Waze ni? Betul ke jalan Waze? Sebab makin lama makin gelap kan. Memanglah takut juga kan. Kemudian belok kiri. Kemudian destinasi anda berada di sebelah kiri, kata Waze. Ni Waze bahasa Melayu lah ni kot. Jadi dengan berhati-hati aku belok ke kiri dan berhentikan motosikal kat situ. Parking. Lampu picit aku hidupkan semula dan aku halakan ke kawasan belah kiri. Tengok. Gelap gelita babe. Tanpa berlengah, aku pun bawa keluar bungkusan tadi dan sementara menunggu si penerima, aku mula main suluh sana sini. Ini satu. Kalau kat tempat yang asing bagi kita, kalau kau pegang torchlight, kau jangan main-main suluh sana sini. Tu tak boleh tu. Itu pantang larang dia lah. Saya dengar orang cakap, saya pun sampaikan je. Okey. Tiba-tiba lampu picit aku tersuluh satu kain putih menggerbang kat depan motosikal aku. Dek, terperanjat aku sampai lampu picit aku pegang ni tak lepas. Aku bongkokkan badan, mula meraba-raba sekeliling untuk cari balik lampu slow aku tadi. Dapat je lampu slow tu, aku halakan aku tala pada wajah pemilik kain putih yang ada kat depan motor aku tu. Aduh, silau, kata dia. Dengar suara seorang wanita menegurnya sambil menutup mata dengan tapak tangan. Silau lah. Maaf. Aku pandang skrin telefon aku mencari nama penerima tu. Puan ini ke? Aku hulurkan bungkusan dan wanita bernama Nini tu menyambut dengan senyuman manis. Manis sangat kan muka aku ni. Muka aku merah menyala dan menahan memuji Nini ni. Cantik babe. Dia katalah kan. Mungkin cantik betul agaknya. Dan Nini ni ketawa kecil. Yalah biasalah konon-konon perempuan cantik dia kata macam tu lah agaknya. Terima kasih ya hantarkan pakcik tadi dah bayar kan? Kata si Nini ni lah. Aku anggut laju. Yelah, dengan awet perempuan, awet lawa mesti macam tu kan. Jari Nini menyelak sedikit bungkusan kain batik tadi. Dia tengok. Dan dalam bungkusan tu ada apa kak? Aku ni belum gatal tanya kan. Tanya aku. Bukan apa, sepanjang aku bawa bungkusan tu, pelbagai soalan yang ada dalam fikiran aku sebab terlalu berat dan lain macam tau. Tiba-tiba Nini ni lemparkan senyuman. Dan dia kata, dalam ni ada anak akak. Aku tergamam tau. Otak aku dah mula macam-macam mikir ni. Kenapa anak dia berbungkus dalam kain batik? Tak lemas ke anak dia kan? Waktu tu aku fikir lah. Tantah anak dia dah mati tak? Si Nini ni ketawa kecil melihat dia tengok aku dia dah macam cuak dah berpeluh-peluh kan. Lepas tu anak akak hidup lagi. Kau nak tengok? Kata dia. Nini selak sikit kain putih tu, kain batik tu, dan hulurkan pada aku. So perlahan aku ambil benda tu daripada dalam dia punya pelukan Nini lah, aku pun ambil. Berat babe anak dia ni. Aku cakap sorang-sorang lah sambil halakan lampu suluh tu untuk nak tengok anak dia. Ya Allah, kata tu dah sampai gagap dah. Batu nisan. Aku berundur beberapa langkah ke belakang. Dah kapan aku terlepas dan batu nisan tu pantas Nini tu tangkap balik semula. Lepas tu dia kata, bukankah dia cantik? Oh, anak ibu, kata dia macam tu. Nini cium-cium batu nisan tu dalam pelukan dia tu. Tanpa buang masa aku terus start motosikal. Aku terus lah, kata dia. Aku tengok belakang kan, macam Nini tu tengah macam macam tu, macam menyanyikan lagu untuk anak dia macam tu. Tiba-tiba Nini tu aku pantas hidupkan enjin motosikal dan memandu pergi daripada situ. Aku mengucap panjang babe malam tu. Ya Allah, aduhai, patut tak pakcik tadi tu tak beritahu aku ni barang apa. Rupanya dia bagi aku hantar tu batu nisan. Jadi tanpa fikir panjang aku terus tutup aplikasi Lalamove Move untuk malam tu. Tak sanggup aku nak terima order lagi pada waktu-waktu begini. Jadi sekian cerita yang pertama untuk kisah seram kali ini. Kita sambung untuk kisah yang kedua. Stay tune guys.
kisah yang kedua ni, dia sama juga. Dia pasal rider jugalah, macam tadilah yang kisah pertama tadi. Jadi mari kita mulakan. Hai, nama aku Arif, dan cerita ni hanya secebis dari pengalaman hidup aku. Sebelum aku jadi pelupa, baik aku kongsikan kat sini. So, berdenyut-denyut kepala otak aku memikirkan perihal yang baru je jadi sekejap tadi. Tangan kanan aku masih menggenggam throttle motor in case kalau nak kena cabut lari. Aku tinggal pulas je, minyak enjin motor masih berbunyi dengan gagah. Tangan kiri aku memegang handphone yang sedari tadi memberitahu, "You have arrived. You have arrived. You have arrived." Tahulah, dia ingat suara dia seksi ke cakap benda yang sama tu ulang 2-3 kali kata dia kan. So, di depan aku ni cuma ada satu tangki air besar yang pegun dalam kegelapan malam dengan kawasan parking kereta yang luas, tak ada lampu jalan kiri ataupun kanan ni. Aku ada dekat tengah-tengah petak parking kereta. Tapi tak ada kereta, tak ada lampu, semua gelap. 200 meter hadapan ada kegelapan di sebalik hutan jalan berbukit ni. Adrenalin aku waktu tu memang mencanak-canak naik. Ya Allah, hujan apa yang jadi pada aku ni sebenarnya? Hujan apa yang jadi pada aku ni sekarang ni? Okey, kita mulakan. 25 minit yang lalu, order terakhir yang aku ambil malam ni untuk menutup shift malam sebagai rider mengantar makanan. Jam sudah pun menunjukkan pukul 10 suku malam, menunjukkan shift aku akan tamat dalam masa 15 minit lagi. Hari ni nasib tak begitu baik. Hujan sepanjang hari dari pagi membawa ke malam, dan jumlah pesanan yang diterima pun cuma ada 6 pesanan je. Aku ni banyak melepak je. Dekat mana banyak kawasan yang ada bumbung, kat situ lah aku lepak sebab hari ni banyak hujan berbanding daripada aku pergi hantar makanan untuk hari ni. So, satu delivery RM5. Kalau 6 delivery, aku cuma berjaya mengutip RM30 je untuk shift sepanjang 4 jam hari ni. Aku congak-congak sendiri lah tengah kira-kira. Alamak, RM30 je babe hari ni. Tak apalah, rezeki datang daripada Allah SWT. Mungkin rezeki aku bukan daripada gaji untuk hari ni. Aku cuba sedapkan hati aku sendirilah. Aku bermonolog sendirilah waktu tu. Tempoh kawalan pergerakan menghalangkan aku dari kembali bekerja di Temasek. Suka ataupun tak kerja gaji tak jalan babe. Terpaksalah aku keluar kerja jadi rider penghantar makanan. Walaupun penggunaan duit sangat-sangat minimal sepanjang tempoh PKP ni, tapi aku masih perlukan duit untuk sesuap nasi untuk keluarga aku yang ada kat rumah. Dan malam ni aku ambil shift berdekatan dengan kawasan sebuah universiti. Adalah salah satu yang biasa bila keluar dan masuk mengantar makanan ke dalam kawasan universiti ni lah. Sebab ianya terletak dalam jajahan kawasan takluk yang aku nak kena hantar ataupun aku cover untuk malam tu punya shift. Phone aku berdenting, berbunyilah 2-3 kali menandakan pesanan masuk. Dalam hujan yang renyah-renyah itu, aku dia terus dapat order ni. Alhamdulillah. Waktu tu aku fikirlah, nak ambil ke tak ambil pesanan ni. Yelah, satu dah lewat malam. Keduanya, dalam apps ni dia tak keluar alamat yang kita nak hantar tu kat mana. So bimbang kena hantar ke kawasan jauh. Leceh lah nak pusing-pusing lepas menghantar makanan ni, nak kena cari bank pula, nak bank sales hari ni, nak kena transfer apa semua kan. Jadi aku fikir, lalas aku accept je lah order ni kan. Sebab hari ni pun dah kurang order, jadi aku pun accept je. Jadilah duit juga kan. Dapatlah rezeki aku 7 delivery malam ni kata dia kan. So, order pick up menunjukkan kawasan yang popular, kedai yang baru bertapak di Malaysia yang popular dengan makanan odennya. Aku tak pernah makan oden, jadi aku tak tahulah makan apa benda tu kan. So, mudah. 5 minit je dah settle pick up. Bila aku klik pick up dan terpampanglah alamat penerima untuk drop off pula. Oh, dalam kawasan universiti. So, kata dekat dalam apps ni lah. So, makanan yang dia order pun aku simpan baik-baik tempat aku simpan. Maka aku pun ride lah perlahan-lahan mulakan perjalanan aku. Drop off tu mesti done dalam tempoh 10 minit je daripada aku start tekan pick up tadi. So, sampai dekat main entrance university, kena turun, check suhu, check in dan scan kod yang diwajibkan. Usai semuanya, selesai semuanya, aku pun mula masuk ke kawasan besar universiti. Google Maps yang aku buka dari handphone sambung dengan earphone aku tahu. Cikeru dalam Google Maps ni mengarahkan
bukan Cikaru. Maaf, awak yang dalam Google Map dia panggil Cikaru, untuk mengarahkan aku untuk membelok ke kanan, kata dia. So aku layan jalan dengan lampu yang jarang-jarang dalam kawasan universiti ni. Jalan raya pun basah, jadi aku pun tak boleh nak speed sangat, tergelincir pula nanti. Jadi aku pun bawa relax kan. Sampai simpang kedua, belok lagi kanan. Menyusur sampai melepasi 2 simpang, kena belok lagi ke kanan. Sampailah melepasi teres berkuarters pada perkiraan aku. Kuarters kaki tangan gamaknya, sebab ada kenderaan yang parking kat kawasan luar. Dan aku dibawa menaiki bukit. Dan sampailah ke bahagian atas bukit. Ada sebiji tangki besar kat depan aku. Wow. Dia tulis kat situ, kawasan latihan ting. Dan mesej, "You have arrived." Dah mula berbunyi. Aku tercengang. Aduh, aku ni adalah kaki layan misteri jam 2 yang popular tu kan. Maksud dia ni pun kaki cerita seram juga. Selalu dengar cerita pasal road rider kena prank call dengan ghost call je. Rasa macam kali ni aku pula yang terkenya. Naya ni, kata dia, Cikaru Google Map ni pun dah sampai 2-3 kali remind aku. Aku dah sampai. Yelah, aku tahulah dah sampai kan, tapi salah alamat ni. Janam aku. Aku klik done kat Google Map. Aku pun on balik address penerima aku. Aku check balik, kat mana ni? Sama juga, ibarat dia suruh aku melangkah 5 langkah ke depan and you have arrived, kata dia. Tapi kat depan aku tu, waktu tu, tangki air. Biasa tangki air kat atas bukit kan, tempat gelap. Itulah dia. So aku tak puas hati. Aku ride ke kawasan yang lebih terang sikit, cari tempat berteduh dari hujan-hujan renyai. Waktu tu hujan renyai ada sebatang pokok besar dekat dengan kawasan quarters tadi. Aku stop dan aku WhatsApp call dengan penerima tu. Maksudnya call pakai WhatsApp lah pada orang yang order ni kan. Assalamualaikum kak, saya ni daripada Food Gorilla. Dia tak cakap Food Pendek lah, dia tulis Food Gorilla. Kata aku berdasarkan nama si penerima. Of course lah aku tahu yang dia ni kakak kan. So Waalaikumsalam. Mana tu? Dah sampai ke? Balas kakak tu di hujung talian. Kak, alamat yang kak bagi ni tak ngam lah dengan map. Saya ada dekat kawasan tangki latihan. Kan ditutup kat situ lah. So balas aku, memang kedai akak ni belum ada address lagi, kata akak tu. Tapi jauh now kau sampai ke sana. Balas kakak tu lah. So rupanya si penerima tu toke kedai makan dalam kawasan universiti je. Sahaja tukang ngen konon-kononnya nak makan yogurt dari kedai popular yang baru masuk Malaysia tu. Tu korang mesti tahulah yogurt apa. Dah tu macam mana saya nak hantar ni kak, kata aku pendek. Tak apa. Cuba kau cari unit nombor 5. Kedai akak ni depan ni je. Blok daripada unit nombor 5 tu. Balas akak tu. Okey kak. Balas aku pendek. Aku jeling timing dah 12 minit dah lari daripada waktu asal ni. Kena drop off makanan. Maksudnya daripada time kita pick up tu nak sampai kita drop off tu mesti within 10 minutes. Kalau lebih tu tak tahulah, mungkin ada kena denda ke apa tak kan. Sebab saya tak pernah buat benda macam ni. So aku set blok nombor 5 dalam maps. Celaka. Ini dia bercara sikit lah. Tak read pula. Sampai tak mana-mana punya blok nombor 5 dalam Google Map ni keluar. Aku buat call balik kakak tu. Kak, blok nombor 5 tak keluar kat map lah kak. Macam mana ni kak? Kata aku. Lah pula, kata kakak tu. Kau cuba cari fakulti kesuhanan dan kesejahteraan. Bukan fakulti sebenarnya dah dekat dah dengan kedai kakak tu. Balas kakak tu semula. Aku masukkan address dalam maps dan jaraknya hanya 5 minit menaiki motosikal. Okey, on kak. Lepas 2-3 simpang dan 2-3 bulatan aku sampai kat fakulti keusahawanan dan kesejahteraan tu. Blok bangunan nombor 3. Dah dekat ni kot, fikir aku sendiri waktu tu. Aku pun alam menghantar makanan dah bunyi-bunyi dah, menunjukkan aku dah lewat hantar makanan. Maksudnya dah exceed dia punya time yang dia provide 10 minutes kan. So aku berpusing lagi cek kedai makan akak tu kat mana. Daripada bawah bukit sampai ke pertengahan bukit aku cari ni, sampailah ke atas bukit yang aku jumpa fakulti tak apa-apa lagi tak. Yang kakak tu sebut tadi tu aku tak jumpa. Dari cuma lewat 20 minit dah jadi lewat setengah jam dah.
Hujan pun dah teduh dah waktu tu. So dalam keadaan macam ni, aku fikir nak berhenti tanya dengan orang je waktu tu. Masalahnya tak ada seorang pun yang nampak pun. Waktu tu kan time PKP, semua dalam rumah lah, mana ada orang main-main kat luar. Lagipun dah pukul berapa. So aku pusing lagi kawasan pertengahan bukit tu sampai 3-4 kali, sampai aku dah naik give up lah waktu tu. So aku fikir, kalau tak boleh juga, aku drop je lah makanan ni, akak ni dekat tempat guard tu, dekat main entrance tadi aku masuk. Pandai-pandai lah dia ambil sendiri kan, buat cari-cari tak jumpa. So badan dah start seram sejuk dah ni, baju hujan pun dah tak kering lagi, pun tak kering lagi ni, dengan angin malam lagi, campur pula dengan kawasan suram, kawasan gelap dalam universiti ni. Memang saya pernah masuk kawasan universiti ni. Biasa kalau belah-belah malam, seram kawasan dah lah besar, lapang, gelap. Kakak tu pula call masuk. Dek, kau jumpa tak? Katanya. Tak jumpalah kak, balas aku. Kat mana ni? Dia tanya. Kat depan fakulti handphone dan tab, balas aku. Akak tak tahu tu. Blok nombor berapa tu? Balas kakak tu. Oh, blok nombor 4 kak, kata aku. Tak apalah kak, tak apalah. Kau tunggu situ akak datang naik motor. Dah dekat dah tu sebenarnya, balas kakak tu semula. Okey kak, aku stay lah seorang-seorang kat situ, tunggu kakak ni. Alarm Food Gorilla ni punyalah berbunyi tit macam-macam. Jangan ceritalah, memang dah tak terkira dah lebih 45 minit daripada waktu yang untuk sepatutnya aku drop off. So 15 minit lagi aku tunggu, akak tu tak sampai-sampai. Allahu Akbar, tak boleh jadi ni, kata aku kan. Seram aku stay seorang-seorang kat situ, tunggu siapa yang aku tak tahulah bila lah dia ni nak datang kan. So aku pun start motor, aku layan jalan daripada arah yang lain. Okey, kalau tadi aku datang daripada sebelah kanan tau, so sekarang ni aku keluar balik semula daripada sebelah kiri pula nak cuba. So jalan tu aku layan dia sampailah penghujung jalan. Aku nampak ada restoran menyala atas bukit. Yes, akhirnya alhamdulillah. Aku terus ride naik dan keluarkan makanan aku. Tapi akak tu tak ada. Tengah pusing naik motor tu, aku cari dalam kawasan universiti. Aku drop je makanan, akak tu bagi extra tips. Sebab kesian kan duit minyak aku masa pusing-pusing tadi. Nasib baik kau naik sampai tangki air tu je dia tadi. Kalau kau lepas sampai atas, dah ramai orang hilang ke atas tu. Kawasan tu kawasan penempatan makhluk halus kat situ sebenarnya. Kata lagi akak tu pada aku, kata suami akak tu pada aku lah, masa aku serahkan makanan tu kat dia. Sampai kat tangki tu dah gelap gelita lagi pun kan. Seram, takkanlah aku dah naik atas lagi. Mana mungkin, kata tak mungkin. Kelas, aku minta tolong kat laki akak tu tunjukkan jalan keluar daripada universiti ni. Tak nak aku jadi pisang berbuah 2 kali. Mau sampai tangki air kat haknya pula kan. Katanya kalau ikut Google Map tak tahu mana arah dia pergi kan. Aku lewat setengah jam daripada tu, waktu asal untuk drop off makanan. Jadi aku pun kena penalti dengan aplikasi aku ni lah. So pengajaran yang dikutip kali ini, don't just rely on something that we thought it was excellent. In the end, app is just an app. Tanya orang lagi baik kan, kata dia. Tamatlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda terhibur. Segala komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat untuk saya untuk terus berkarya, dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, video-video yang menarik untuk anda tonton, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.